Selamat sejahtera, Wanakkam. Okey, hari ini topik kita adalah mengenai konsep ketuhanan dalam agama Hindu. So, secara umumnya dalam agama Hindu, Tuhan dikenali sebagai Brahman ataupun dikenali sebagai para Brahman ataupun Brahman. Dalam pelbagai bahasa yang berlainan boleh dikenali sebagai Kadawul dalam bahasa Tamil, Bhagawan sebagainya. Pada umumnya perkataan Brahman atau para Brahman adalah popular yang digunakan. Konsep Tuhan ini tidak sama dengan konsep Tuhan dalam agama-agama lain. Dalam agama Kristian atau dalam agama Islam, konsep dia amat berbeza. So, dalam agama Hindu, setiap seorang Hindu perlu percaya kewujudan Tuhan, iaitu Brahman, dalam dua keadaan ataupun dalam dua guna, iaitu nirguna dengan sarguna. Nirguna bermaksud Tuhan wujud dalam keadaan tanpa image, manakala sarguna bermaksud Tuhan wujud dalam keadaan sarguna, iaitu berimage. So, dalam dua keadaan Tuhan wujud, Brahman wujud dalam dua keadaan, manakala dalam agama-agama yang lain dia merujuk kepada satu keadaan saja, iaitu tidak berimage. So, nirguna di sini bermaksud Tuhan wujud dalam keadaan yang tanpa image ini, iaitu memang kewujudan image dia memang tidak boleh diketahui ataupun tidak boleh dihayati, ataupun manusia biasa tidak dapat menganggarkan image Tuhan itu. Kemudian Tuhan hanya satu. Dalam keadaan nirguna ini Tuhan hanya satu dan tanpa image. So, bila tak ada image, sudah pasti tak ada gambar atau tak ada apa-apa. Dan Tuhan ini wujud secara semula jadi. Swamba ini bermaksud dia tidak ada dilahirkan ataupun tidak ada ibu bapa. Dan juga bila tidak ada ibu bapa, dia juga tidak mempunyai keluarga, anak-anak dan sebagainya. So, ini dalam keadaan nirguna. Tetapi dalam agama Hindu, kita mempercayai Tuhan mempunyai segala kekuatan, segala kuasa, maha mengetahui, maha berkuasa dan sebagainya. So, maka orang Hindu percaya bahawa Tuhan yang maha berkuasa ini boleh mengambil rupa ataupun bentuk pada bila-bila masa, tempat atau ruang. Maka bila Tuhan yang maha berkuasa ini mengambil rupa, maka wujudlah image. So, bila ia mengambil rupa, maka wujud image. Bila wujud image, maka wujudlah gambar ataupun bentuk, berbuat dalam bentuk patung berkenaan. So, maka sifat Tuhan yang kedua iaitu sarguna itu mempunyai image. So, bila mempunyai image, maka wujudlah gambar. So, dalam hal ini contoh yang kita boleh lihat avatar. Avatar ini Tuhan turun dalam bentuk tertentu untuk membantu manusia untuk mengatasi adharma, iaitu bila keburukan itu sangat meruncing, maka Tuhan sendiri akan turun dalam bentuk awatara tertentu untuk membetulkan keadaan, untuk mengembalikan dharma. So, maka bila Tuhan turun dalam bentuk awatara, contohnya Rama, maka wujudlah image Tuhan itu, di mana pada masa itu manusia boleh lihat dengan menggunakan mata kasar. So, maka avatar yang wujud itu mempunyai rupa, bentuk, image, gambar dan sebagainya. So, manakala sebagai avatar ini turun ke bumi, terikat kepada keadaan semula jadi tempat itu, maka bila dia turun di bumi, maksudnya dia akan bergantung kepada sifat-sifat keadaan alam semula jadi bumi itu. Maka apabila turun dalam bentuk manusia, maka sifat-sifat manusia itu perlu dipatuhi, terikat kepada sifat-sifat manusia itu. So, bila dalam keadaan itu, dalam cerita Rama kita boleh lihat Rama mempunyai isteri dan maka juga mempunyai anak. So, dalam keadaan ini bolehlah wujud semua urusan seperti keluarga dan sebagainya. So, seorang Hindu seharusnya mempercayai dua-dua keadaan Tuhan, kebolehan Tuhan ini. So, Tuhan yang maha berkuasa ini akan wujud. So, seorang bhakta, penganut yang sebenar, sepatutnya mempercayai Tuhan dalam keadaan kedua-dua keadaan ini. Maka dalam kitab-kitab seperti Veda juga dengan terang menjelaskan bahawa menyembah Tuhan dalam kedua-dua keadaan itu mempunyai kebaikan. Contohnya dalam Yajur Veda 40
9, 10 dan 11 jelas menceritakan bahawa Tuhan, apabila manusia menyembah Tuhan dalam keadaan tanpa imej, ada kebaikannya, dan apabila bakta ataupun penganut menyembah Tuhan dalam keadaan per-imej mempunyai kebaikan yang lain, iaitu dalam kitab itu jelas menceritakan bahawa manusia yang menyembah Tuhan dalam keadaan tanpa imej untuk mencapai moksha. Manakala untuk kehidupan duniawi, maka kita perlu menyembah Tuhan dalam keadaan per-imej. Contohnya kuih dan sebagainya. So, seorang bakta yang sebenar harus mempercayai kedua-dua keadaan Tuhan dalam agama Hindu. Sekala kita hanya mempunyai salah satu keadaan Tuhan saja, maka orang itu berada dalam kegelapan. So, orang yang mempercayai kedua-dua keadaan inilah akan mencapai ke alam Tuhan, dalam arti kata yang lain, capai moksha. Sekian, terima kasih.